berkaitan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berkaitan dengan keimanan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka perkara ini tuan-tuan, keimanan yang benar kepada Allah taala dan keimanan yang benar kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kedua-dua ini adalah asas dalam agama kita. Perkara yang paling asas dalam agama kita. Dan kedua-dua ini adalah perkara yang diwajibkan. Perkara yang paling utama, kewajipan yang paling utama ke atas tiap-tiap hamba adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi pada malam ini tuan-tuan, kita nak bahaskan, kita nak jelaskan berkaitan dengan keimanan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sering mengucapkan, setiap hari kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dalam solat kita. Dan ia adalah satu yang kita namakan dengan ucapan dua kalimah syahadah. Maka apakah makna syahadah kedua ini? Bila kita ucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apakah maknanya? Kita perlu belajar tuan-tuan, kita perlu faham dengan baik makna bagi syahadah yang kedua ini, iaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, supaya keimanan kita, pegangan kita ini, keyakinan kita, ia tidak bercanggah dengan dua kalimah syahadah. Baik. Maka bila kita melafazkan, kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu maknanya aku mengetahui, aku memperakui dengan lidah dan aku membenarkan dengan hati bahawa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf, baginda ini adalah hamba Allah dan baginda adalah utusan Allah kepada sekalian makhluk. Okay. Jadi bila kita ucapkan Muhammad dalam syahadah ini tuan-tuan, kita tak merujuk kepada mana-mana Muhammad, tidak. Bahkan Muhammad yang kita maksudkan dalam ucapan syahadah ini, syahadah yang kedua, kita maksudkan, kita merujuk kepada Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf. Inilah Muhammad yang kita maksudkan. Bukannya mana-mana Muhammad yang kita berjumpa hari ini, tidak. Okay. Dan kita meyakini bahawa baginda ini adalah hamba Allah. Baginda adalah hamba Allah Ta'ala dan baginda adalah utusan Allah kepada sekalian makhluk. Baik. Para ulama jelaskan, bila kita katakan Nabi kita Muhammad adalah utusan Allah kepada sekalian makhluk, apakah maknanya? Siapakah makhluk yang dimaksudkan di sini? Kata para ulama, ia merujuk kepada manusia dan jin kesemuanya. Maknanya Nabi kita Muhammad diutuskan kepada sekalian manusia dan jin, tidak kepada al-malaikah. Nabi kita Muhammad tidak diutuskan kepada al-malaikah. Kerana al-malaikah, mereka tidak memerlukan kepada al-inzar. Mereka tidak memerlukan kepada peringatan. Kenapa tuan-tuan, para malaikat, mereka tak memerlukan kepada peringatan? Kerana Allah Ta'ala telah kehendaki pada azal agar para malaikat ini mereka senantiasa melakukan ketaatan. Mereka sentiasa melakukan apa yang Allah Ta'ala perintahkan ke atas mereka. Mereka sekali-kali tidak akan mengingkari perintah Allah Ta'ala. Sentiasa melakukan taat, sentiasa melakukan apa yang Allah Ta'ala perintahkan ke atas mereka. Kerana itu, mereka ini tidak memerlukan kepada peringatan. Walaupun mereka ini mukallaf, tetapi mereka tidak memerlukan kepada peringatan. Oleh kerana itu, Nabi kita Muhammad tidak diutuskan kepada al-malaikah. Bahkan Nabi kita Muhammad diutuskan kepada sekalian manusia dan jin. Ini difahami daripada firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, liyakuna lil'alamina nazira. Dan daripada sini difahami perkara tersebut, kata para ulama. Baik. Tuan-tuan, bila kita mengucapkan, bila kita mengatakan kita ini beriman kepada Nabi Muhammad, maka wajib kita meyakini bahawa Nabi kita Muhammad ini baginda adalah daripada Quraisy. Wajib. Baginda daripada Quraisy. Quraisy ini adalah salah satu kabilah daripada kabilah-kabilah Arab. So bangsa Arab mereka ada banyak kabilah. Antara kabilah dalam bangsa Arab ini adalah kabilah Quraisy. Maka kabilah Quraisy adalah kabilah yang paling mulia daripada kabilah-kabilah Arab yang lain. Yang paling mulia. Dan dalam kabilah Quraisy ini,
yang paling mulia daripada kalangan mereka adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad, tuan-tuan puan-puan, Nabi kita Muhammad adalah manusia yang paling afdal. Nabi kita Muhammad adalah makhluk Allah Ta'ala yang paling afdal. Yang paling mulia. Daripada kalangan para anbiya, ada para ulama mengatakan, ada riwayat dalam hadis yang dihukumkan oleh sebagian ulama dengan sahih, ada yang mengatakan ia dhaif. Baik, ada riwayat tersebut menjelaskan bahawa jumlah para anbiya kesemuanya adalah 124,000. 124,000. Dan Nabi yang pertama adalah Nabi Adam alaihi salam. Maka daripada jumlah ini tuan-tuan, daripada jumlah para anbiya ini, yang paling mulia daripada kalangan mereka adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, walaupun Nabi Muhammad bukanlah Nabi yang pertama yang diutuskan, bahkan Nabi Adam Nabi yang pertama. Walaupun sedemikian, walaupun Nabi Adam Nabi yang pertama, ia tidak memastikan Nabi Adam itu mestilah manusia ataupun Nabi yang paling afdal. Tidak. Kerana al-afdalu bitafdilillah. Itu kata para ulama, al-afdal bitafdilillah. Untuk kita nak menentukan mana yang paling afdal, ia berdasarkan yang mana yang Allah Ta'ala jelaskan. Jika Allah jelaskan bahawa Nabi Muhammad adalah manusia, Nabi yang paling afdal, maka kita mengatakan Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling afdal. Baginda Nabi kita Muhammad, tuan-tuan, adalah makhluk Allah Ta'ala yang paling afdal. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, umat Islam bila kita mengatakan kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Nabi Muhammad, maka wajib kita meyakini Nabi kita Muhammad ini baginda lahir di Makkah. Baginda lahir di Makkah. Di tempat yang namanya Suq Al-Lail pada 12 Rabiul Awal, pada hari Isnin. Kemudian tuan-tuan, Nabi kita Muhammad setelah itu diturunkan ke atasnya wahyu kenabian ketika mana baginda Nabi kita masih bermustautin, yakni menetap di Makkah. Ketika mana Nabi menetap di Makkah, turun ke atas baginda wahyu kenabian. Setelah itu Nabi kita Muhammad berhijrah, kita meyakini Nabi kita berhijrah daripada Makkah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Cuma hati-hati tuan-tuan, ingat ungkapan yang kita gunakan, para ulama menggunakan ungkapan hajara. Nabi berhijrah. Maka jangan seorang kata Nabi lari meninggalkan Makkah pergi ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Jangan. Bahkan kita menggunakan ungkapan ibarat Nabi berhijrah daripada Makkah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi persoalannya tuan-tuan, kenapa para ulama melarang kita daripada mengatakan Nabi lari meninggalkan Makkah pergi ke Al-Madinah Al-Munawwarah? Jelas para ulama, perkataan haraba, perkataan lari itu, ia mengandungi makna pengecut. Jadi kalau seorang kata Nabi lari meninggalkan Makkah, Nabi pergi ke Al-Madinah Al-Munawwarah, terdapat padanya penisbahan sifat pengecut kepada baginda Nabi. Sedangkan sifat pengecut ini tuan-tuan, puan-puan, adalah sifat di mana sifat yang wajib para anbiya dipelihara daripadanya. Maknanya para anbiya mustahil mereka bersifat dengan sifat pengecut, mustahil. Tidak ada daripada kalangan para anbiya yang pengecut, tidak ada. Mustahil mereka ini pengecut. Bahkan Allah Ta'ala menjadikan para anbiya kesemua mereka ini berani. Kesemua mereka berani. Adapun sifat takut, ini perlu diberi perhatian. Adapun sifat takut yang dikatakan dengan al-khawfut tabi'i, sifat takut yang biasa ada pada manusia. Maka sifat takut seperti ini boleh ada pada para anbiya, harus para anbiya bersifat dengan al-khawfut tabi'i, sifat takut yang biasa ada pada manusia. Maka sifat takut seperti ini boleh ada pada para anbiya. Apakah contoh tuan-tuan? Contohnya yang dikatakan al-khawfut tabi'i ini, contohnya manusia biasanya, kalau kita mungkin lalu kita berjalan,
tiba-tiba kita nampak binatang berbisa. Mungkin ada ular yang berbisa sebagai contoh. Pada kebiasaan manusia akan rasa takut. Akan rasa takut melihat ataupun melihat binatang berbisa tersebut. Maka ini yang dikatakan al-khawfu tabi'i, sifat takut yang biasa ada pada manusia. Maka sifat takut seperti ini harus ada pada para anbiya. Adapun sifat pengecut, kita jelaskan tadi, mustahil para anbiya bersifat dengannya. Kerana itulah tuan-tuan, para ulama melarang kita daripada mengatakan dan menggunakan ungkapan Nabi lari meninggalkan Mekah pergi ke Al-Madinah Al-Munawwarah, bahkan kita gunakan ungkapan ibarat Nabi berhijrah, hajara, berhijrah daripada Mekah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Baik. Kemudian tuan-tuan, umat Islam kita meyakini Nabi kita Muhammad baginda wafat di Al-Madinah Al-Munawwarah. Wajib kita meyakini baginda Nabi wafat di Al-Madinah Al-Munawwarah, di tempat yang lebih spesifik lagi tuan-tuan, ialah di tempat namanya iaitu di Hujrah As-Sayyidah Aisyah, di bilik As-Sayyidah Aisyah. Dan hukum yang khusus bagi para anbiya, mereka ini mestilah dikebumikan, dimaqamkan di tempat di mana mereka wafat. Oleh kerana Nabi kita Muhammad baginda wafat di Hujrah As-Sayyidah Aisyah, di bilik Sayyidah Aisyah, maka disitulah tempat di mana Nabi kita Muhammad dimaqamkan. Okay. Adapun kita tuan-tuan, kita ni kalau meninggal, macam saya lah, saya contoh sekarang ni berada di Setapak, di Setapak Kuala Lumpur. Jadi kalau saya meninggal di sini di Setapak, kalaulah saya nak dikebumikan di Kelantan, kampung saya contohnya, tak menjadi masalah kan? Ataupun kita nak dikebumikan di tempat lain, tak menjadi masalah, boleh. Kan ada kes-kes banyak keadaan kan, rakyat Malaysia kita kan, ada yang meninggal di luar negara, maka dibawa jenazahnya kembali pulang ke Malaysia untuk dikebumikan di sini, ia tak menjadi masalah, ia dibolehkan. Adapun bagi para anbiya, hukum yang khusus bagi mereka adalah mereka ini mesti dikebumikan, mesti dimaqamkan di tempat di mana mereka wafat. Kerana itulah Nabi kita Muhammad dimaqamkan di Hujrah As-Sayyidah Aisyah, di bilik As-Sayyidah Aisyah. Kerana di situlah tempat di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat padanya. Baik. Kemudian tuan-tuan, antara perkara yang penting juga untuk kita meyakini tuan-tuan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda ini benar dalam segala yang baginda sampaikan berdasarkan wahyu. Jadi isu ini tuan-tuan, isu yang saya nak bahaskan sekarang, saya harap tuan-tuan, puan-puan berikan tumpuan dengan sebaiknya. Kerana isu ini nanti saya akan datang ke satu isu yang lain yang lebih kurang sama seperti ini. Yang kedua saya akan bahaskan nanti. Maka ada perbezaan hukum. Okay? Maka saya harap dengar baik-baik supaya tak tersilap faham. Supaya tak tersilap faham. Baik. So saya nak jelaskan di sini bahawa para ulama mengatakan umat Islam wajib kita meyakini Nabi kita Muhammad ini benar dalam segala yang baginda sampaikan berdasarkan wahyu. Okay? Apa yang baginda sampaikan berdasarkan wahyu, kita meyakini Nabi kita Muhammad benar dalam menyampaikan perkara tersebut. Tidak berlaku pada baginda tersalah cakap, tak berlaku tersasul lidah dalam menyampaikan perkara-perkara berdasarkan wahyu. Baik. Apakah contoh-contoh perkara yang baginda Nabi kita Muhammad sampaikan berdasarkan wahyu? Antaranya tuan-tuan adalah bila mana Nabi kita sampaikan, khabarkan kepada kita tentang umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu. Kita meyakini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar dalam menyampaikan perkara tersebut. Benar. Nabi cerita tentang umat-umat mungkin Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan umat-umat Nabi Lut sebagainya. Kita meyakini Nabi kita Muhammad benar dalam menyampaikan perkara tersebut. Juga bila mana Nabi kita khabarkan, sampaikan kepada kita, oh ini halal, ini haram, maka kita meyakini Nabi kita benar. Tidak tersalah cakap, tak berlaku tersasul lidah dalam menyampaikan perkara ini. Kerana perkara ini Nabi sampaikan berdasarkan wahyu.
Antara lain lagi tuan-tuan, bila mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam khabarkan kepada kita tentang perkara-perkara yang akan berlaku nanti. Perkara yang akan berlaku nanti di dalam kubur, di alam barzakh, kan? Selepas itu adanya kebangkitan, adanya perhimpunan, adanya hitungan amalan, adanya as-sirat, syurga, neraka dan lain-lain lagi tuan-tuan. Perkara-perkara ini Nabi kita Muhammad sampaikan kepada kita berdasarkan wahyu. Maka perkara-perkara ini wajib kita membenarkan Nabi SAW, kita membenarkan apa yang baginda sampaikan. Okay? Jadi kalaulah ada orang, kerana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Baik. Jadi kata para ulama, kalaulah ada orang mengatakan, kalau ada orang mengatakan Nabi ini boleh berlaku tersalah cakap, boleh berlaku tersasul lidah dalam menyampaikan perkara berdasarkan wahyu, maka orang ini terbatal iman. Terbatal iman kata para ulama tuan-tuan. Bukan perkara main-main, perkara yang sangat-sangat dahsyat, terbatal iman. Kenapa tuan-tuan? Kerana kata para ulama, orang ini telah mendustakan agama. Dia mendustakan agama. Baik, bayangkan, para ulama jelaskan lagi. Bayangkan, kalaulah ada orang kata, boleh berlaku tersalah cakap, boleh berlaku tersasul lidah daripada Nabi dalam menyampaikan perkara berdasarkan wahyu. Kalau begitulah tuan-tuan, bayangkan, kalaulah, bukankah Nabi contohnya, Nabi dah kata zina itu haram. Nabi dah jelaskan zina itu haram. Jadi mungkin ada orang datang hari ini, dia kata, kalaulah orang tu kata boleh berlaku salah cakap daripada Nabi atau tersasul lidah dalam menyampaikan wahyu, dia akan kata, ya memang Nabi dah kata dulu zina itu haram. Tapi mungkin Nabi salah cakap. Mungkin Nabi tersasul lidah tu, mungkin Nabi nak kata dia halal, tapi Nabi tersalah sebut, Nabi kata haram. Bayangkan tuan-tuan, kalau begitu habislah syariat ni habis. Benda yang Nabi dah kata halal, Nabi dah kata wajib, dia kata ini mungkin haram, ini mungkin tak wajib. Bayangkan tuan-tuan, habis kalau begitu. Kerana itulah kata para ulama, umat Islam wajib kita membenarkan segala yang baginda Nabi sampaikan berdasarkan wahyu. Tidak berlaku tersalah cakap, tidak berlaku tersasul lidah dalam Nabi menyampaikan perkara berdasarkan wahyu. Adapun, ini masalah yang kedua. Adapun, jika Nabi sampaikan sesuatu, perkara, daripada perkara-perkara keduniaan. Ingat, saya bahaskan sekarang, Nabi sampaikan perkara daripada perkara-perkara keduniaan, bukan berdasarkan wahyu, tetapi berdasarkan pandangan Nabi sendiri. Dalam isu seperti ini tuan-tuan, kata para ulama, boleh berlaku tersalah cakap, boleh berlaku tersasul, boleh berlaku kesalahan gitu. Dalam isu seperti ini kata para ulama, boleh berlaku kesilapan daripada Nabi. Boleh berlaku. Tuan-tuan, mungkin ada orang tanya, Ustaz, ada dalil ke Ustaz? Ada dalil ke Ustaz? Kan? Kata para ulama, ya. Di sana ada hadis riwayat Muslim, hadis yang sahih riwayat Muslim dalam Sahih Muslim. Satu ketika tuan-tuan, ini kisah terakhir sebelum kita berhenti, kisah yang terakhir, dan selepas itu saya akan berhenti insya-Allah. Masa baki lagi 2-3 minit. Baik. Dalam kisah tersebut tuan-tuan, satu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam baginda bertemu dengan beberapa orang sahabat di Al-Madinah, di Madinah. Maka Nabi bertanyakan kepada mereka, apa yang sedang kalian lakukan? Maka mereka menjelaskan, kami ini mengkacukkan tanaman. Mereka ni tuan-tuan, mereka ni menanam pohon kurma. Mereka menanam pohon kurma dan menjadi adat kebiasaan mereka untuk mengkacukkan pohon-pohon kurma. Tanaman-tanaman kurma, tujuannya adalah untuk mereka mendapatkan hasil yang lebih banyak. Ini perkara yang biasa mereka buat. Maka bila Nabi mendengar perkara ini, Nabi kata kepada mereka, mungkin kalau kalian tinggalkan perkara ini, mungkin ia lebih baik. Itu kata Nabi. Maka disebabkan itulah saranan Nabi, maka itulah pandangan Nabi. Maka mereka pun meninggalkan mengkacukkan tanaman. Mereka tidak lagi mengkacukkan pohon-pohon kurma. Okay?
Maka setelah itu mereka mendapati, setelah berlalu tempoh yang agak panjang, mereka mendapati tanaman mereka pada hasil kurma pada tahun tersebut, pada musim tersebut berkurangan. Tak seperti biasa. Tidak seperti mana bila mereka mengkacukkan tanaman. Maka mereka pun bertemu dengan Nabi SAW, menjelaskan kepada baginda Nabi apa yang telah berlaku. Maka Nabi SAW menjelaskan, bersabda kepada mereka, mafhumnya. Nabi kata innama ana bashar, idza amartukum bi syai'in min dinikum fakhudhu bi, wa idza amartukum bi syai'in min ra'i fa innama ana bashar. Nabi kata mafhumnya, sesungguhnya aku adalah manusia. Apabila aku menyuruh kalian dengan suatu perkara daripada agama kalian, maka ambillah, lakukanlah ia, tunaikanlah. Adapun apabila aku menyuruh kalian dengan suatu perkara daripada pandangan aku sendiri, maka ketahuilah bahawa aku adalah manusia. Daripada sini tuan-tuan, kata para ulama, difahami daripadanya boleh berlaku kesilapan daripada Nabi dalam menyampaikan perkara keduniaan. Perkara keduniaan Nabi sampaikan bukan berdasarkan wahyu, tetapi berdasarkan pandangan Nabi sendiri. Dalam isu seperti ini boleh berlaku padanya kesilapan. Adapun yang awal tadi yang kita jelaskan, bila Nabi sampaikan tentang suatu perkara daripada berdasarkan wahyu, maka kita membenarkan segala yang baginda sampaikan berdasarkan wahyu. Kita meyakini tidak berlaku kesilapan, tidak berlaku tersalah cakap, tidak berlaku tersasul lidah dalam Nabi kita menyampaikan perkara berdasarkan wahyu. Maka apakah perkara-perkara Nabi sampaikan berdasarkan wahyu, tuan-tuan? InsyaAllah pada kelas akan datang, pertemuan akan datang, saya akan sambung perbahasan ini. Kita pergi kepada part 2 insyaAllah. Kita sambung lagi perbahasan ini, kita jelaskan satu persatu antara perkara-perkara yang Nabi sampaikan berdasarkan wahyu, antaranya kebangkitan. Apakah dia kebangkitan? Kita akan jelaskan nanti bagaimana yang dikatakan perhimpunan, hitungan amalan, bagaimana yang dikatakan al-mizan, keadaan-keadaan manusia ketika itu, orang beriman bagaimana, orang kafir bagaimana, bagaimana juga as-sirat, bagaimana manusia merentasinya, ada yang terjatuh dan sebagainya. Pergi pula nanti kepada al-haud, ada macam kolam kepada baginda Nabi, tempat yang Allah Ta'ala sediakan padanya minuman bagi ahli syurga. Bagaimanakah air tersebut, besar manakah haud Nabi tersebut, akan kita bahaskan nanti tuan-tuan. Juga lepas tu kita akan pergi kepada syurga dan neraka, insya-Allah kita akan bahaskan bagaimanakah seringkas sifat-sifat ahli syurga, apakah yang ada di syurga tuan-tuan, juga di neraka kita akan bahaskan insya-Allah taala. Maka saya berhenti di sini tuan-tuan untuk malam ini. Insya-Allah kita bertemu lagi pada masa akan datang. Terima kasih sudi bersama dengan saya malam ini tuan-tuan. Terima kasih juga ruang yang diberikan bunda untuk malam ini. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Banyak lagi Ustaz ya. Lepas ni kita ada banyak lagi tajuk-tajuk yang akan kita kupas Ustaz ya. Selepas ini insya-Allah. Betul puan. Kita minta mereka subscribe dan tekan butang loceng pun buat bunda untuk sampai boleh. Okey. Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan bersama-sama Ustaz lagi. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita hidayah, rezeki dan nikmat yang tiada daya bagi kita melainkan dengan izinnya untuk bersama-sama kita pada malam ini. Bab malam ni Ustaz sentuh bab akidah, keimanan kepada Allah dan Rasul, dan fokus kepada dua kalimah syahadah, iaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi Muhammad SAW diutuskan kepada sekalian makhluk, manusia dan jin. Dan oleh itu akidah Islam ialah keimanan dan keyakinan terhadap Allah dan Rasulnya serta apa yang telah dibawa oleh Rasul dan dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. InsyaAllah Ustaz, sama-sama kita ikhlaskan niat kerana Allah. Semoga Allah beri izin untuk kita bersama-sama lagi di lain sesi.
kita doakan Ustaz terus sihat untuk bersama-sama kita, dan terima kasih juga kepada para jemaah yang setia bersama-sama dari awal hingga akhir majlis. Untuk slot ini saya Rosnani memohon ampun dan maaf jika ada kesilapan sepanjang majlis ini. Yang baik datang dari Allah dan yang kurang adalah kelemahan saya sendiri. Baiklah, sebelum berpisah saya dengan serahkan semula majlis kepada Al-Fadhil Ustaz untuk menangguhkan majlis dengan tasbih kafarah dan suratul As. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Baik. Silakan Ustaz. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi di lain sesi insya-Allah. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz.